تقبل شفاعة محمد وارفع درجته العليا وأعطيه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita lagi dalam episod yang ke-5. Episod yang ke-5 insya-Allah taala. Setelah semalam kita telah melalui episod yang keempat. Episod yang keempat iaitu engkau tahu wahai Firaun. Engkau tahu wahai Firaun. Okey. Yang mana dalam episod tersebut kita mengetahui bahawasanya Musa alaihissalam memakan masa selama berpuluh-puluh tahun. Masa yang amat lama untuk mendakwah Firaun kepada tauhid dan mengarahkan Firaun untuk mentaati Allah agar melepaskan Bani Israel daripada perhambaan. Mengambil masa yang amat lama, puluhan tahun, dan pelbagai mukjizat petanda yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi nabinya dan rasulnya yang mulia dan suci iaitu Musa alaihissalam. Walaqad atayna Musa 9 ayatin fas'al bani Israil. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, kami telah memberikan kepada Musa alaihissalam untuk ditunjukkan di hadapan Firaun dan juga Bani Israel dan juga rakyat Mesir. Dalam dakwah Firaun itu, dalam dakwah Nabi Musa itu untuk mengajak kepada tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 9 mukjizat. Okay, dan 9 mukjizat kita telah nyatakan semalam: tongkat, tangan yang keluar cahaya, belalang, kutu, katak, darah, taufan, kan, kemarau panjang, kekurangan makanan, buah-buahan dan sebagainya. Okey, puluhan tahun masa ini, kan, puluhan tahun mengambil masa. Setiap kali datang mukjizat tersebut, datang bala tersebut, setiap kali itu Firaun tidak beriman. Bahkan mereka terus mendabik dada menyatakan bahawasanya kamilah yang bertahan. Ya, okey. Kamilah yang bertahan dengan kudrat kami, dengan kekuasaan kami dan kemampuan kami. Okey. Dengan kemampuan kami. Bukannya dengan bantuan Musa. Padahal pemimpin Firaun tersebut, setiap kali datangnya bala dan musibah tersebut, mereka akan pergi kepada Nabi Musa, mereka akan melutut, minta depan Nabi Musa, merayu, memohon, merintih depan Nabi Musa. Falamma waqa'a alaihim rijzu qalu ya Musa ad'u lana bima ahida 'indak. Ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indak. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna bik. Lanu'minanna bika wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Wahai Musa alaihissalam, wahai Musa, tolonglah doa kepada Tuhan engkau. Setiap kali datang ujian-ujian tersebut, setiap kali datang ke kemarau, darah, katak, belalang, kutu, setiap kali datang itu, pembesar-pembesar Firaun, sebab Firaun malu nak datang. Firaun malu nak datang. Firaun malu nak mencemar duli. Rendahlah dia punya maruah. Tercalarlah muka dia, kan, tercalar maruah dia, ibarat menconteng arang di muka Maharaja Mesir Firaun. Nak merayu, melutut depan Nabi Musa. So dia hantar pembesar dia. Kerana itu cara terakhir. Cara terakhir. Mereka tahu bahawasanya semua ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pada Nabi Musa AS. Okay? So setiap kali datangnya, mereka minta kepada Musa dan Musa doa kepada Allah, bala terangkat. Namun mereka memungkiri janji mereka. Ila ajalinhum balighuhu idza hum yankuthun. Mereka membatalkan janji mereka. Mereka memungkiri janji. Mereka tidak beriman kepada Allah Jalla fi'ala. Bahkan mereka mengatakan, mahma ta'tina litashhirana fama nahnu laka bimu'minin. Sebanyak mana pun engkau, wahai Musa, datangkan keajaiban-keajaiban kau, sebanyak mana pun engkau datangkan ke miracles, your mukjizat, kami tak akan beriman dengan engkau. Semua ni sihir. Semua ni sihir berlaku. Bayangkan, mula-mula melutut, lepas tu kerek. Tak kena lempangkan je, kan, sepatutnya. Betul tak? Itulah perangai Nabi, perangai kaum Nabi Allah Musa, iaitu perangai bangsa Mesir pengikut Firaun.
Namun Nabi Musa alaihissalam sabar baginda. Setiap kali satu ujian yang Allah Ta'ala timpakan, menurut kehendak Allah, baginda akan, ya, lepas ni beriman lepas ni beriman lepas ni beriman aku doa ni, lepas ni beriman sabar, 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 puluhan tahun janji manis berakhir dengan kekecewaan, berakhir dengan kedustaan, berakhir dengan kecewaan, kedustaan, kecurangan, ketidaktepatan pada janji. Kesemua itu yang berlaku pada tempoh yang lama, dan Nabi Allah sentiasa bersabar dengan karenah mereka semua. Mereka mengatakan itu sihir. Lalu Musa alaihissalam berkata, "Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum?" Apakah kalian menyatakan kebenaran ini, kalian menuduh kebenaran ini sebagai kebatilan ketika mana kebenaran ini datang kepada kalian? Kalian tahu itu benar. Wahai Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Wahai Fir'aun, engkau tahu, wahai Fir'aun, yang menurunkan bala-bala bencana ke semua ini, 9 petanda ini, kesemuanya ialah Tuhan langit dan bumi. Kesemuanya ialah Tuhan langit dan bumi. Engkau tahu, wahai Fir'aun. Wa inni la basair, sebagai petunjuk kepada engkau. Tolonglah beriman, wahai Fir'aun. Kau tahu. Engkau amat tahu. Laqad alimta. Dalam qiraat Hamzah dengan Kisai baca qala laqad alimtu, merujuk kepada keyakinan Nabi Musa dalam dakwah dia. Orang tuduh dia sihir, ada sihir ni, ada sihir ni, ada sihir ni. Kan? Qiraat Hamzah dengan Kisai baca qala laqad alimtu ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Kan, alimtu, aku yakin ini bukan sihir. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kan? So, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saudara-saudari sekalian, semoga Allah meneguhkan kita di atas al-Islam. Musa bersabar, Fir'aun terus ingkar. Musa berkata, "Ataquluna lil haqqi." Ni surah Yunus ayat yang ke-77. "Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wala yuflihus sahirun." Ada rupa sihir ke yang aku bawa ni? Wahai sekalian bangsa Mesir, ada rupa sihir ke apa yang aku bawa semua ni? Mukjizat-mukjizat yang aku bawakan, ada gaya sihir ke? Ada gaya boleh dipelajari daripada kitab-kitab tertentu ke, prosedur-prosedur dia, macam sihir yang korang belajar tu? Tak ada. Semua ini benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada perjuangan la ilaha illallah, hasil daripada perjuangan tauhid, hasil daripada dakwah al-Islam. Tak ada prosedur semua ni. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Asihrun hadha, adakah semisal ini kalian kata sihir? Adakah semisal ini kalian mengatakan ianya perbuatan syaitan? Wala yuflihus sahirun, tidak akan berjaya sama sekali orang-orang ahli sihir yang bekerja sama dengan syaitan, yang menyeru syaitan, dan aku tidak menyeru syaitan. Aku menyeru Allah Azza wa Jalla. Dan kalian akan lihat kejayaan aku, insya-Allah taala. Kan, lalu banyak 9 petanda telah diberikan. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Surah Yunus ayat ke-78. Wahai Musa, engkau datang ni nak memalingkan kami daripada ajaran nenek moyang kami. Ajaran nenek moyang kami tu dah cukup sempurna dah. Ajaran nenek moyang kami tu dah cukup elok dah. Harmoni je kami duduk. Aman je kami berpegang. Kau tak payah nak tukar-tukar. Konon nak melawan arus. Kau nak tukar ajaran nenek moyang kami, nak cakap nenek moyang kami sesat. Kurang hajar kau ni, mana adab kau dengan orang tua? Tu dia punya hujah dia. Tak ada hujah pun, tu je. Kan? Wa takuna lakumal kibriya, dan kau pula nak rasa kau hebat. Kan? Kau pula nak mencapap, nak cari publicity, nak rasa hebat, nak diagungkan, nak ditokohkan. Kan? Wa takuna lakumal kibriya fil ardi wa ma nahnu lakum bimu'minin. Yang pertama, engkau nak menyesatkan kami, memalingkan kami daripada ajaran nenek moyang kami. Yang kedua, engkau ni nak popular je kau ni. Kau nak orang anggap kau ni hebat. Kan? Atas muka bumi ni. Kan? Kami takkan percaya lah kau orang dua ni. Musa dengan Harun tak boleh pakai kau orang dua ni. Oh bodoh. Dalam bawa ajaran yang menyesatkan kami, menyesatkan nenek moyang kami. Lepas tu, kau tantang kau ni nak famous je, nak jadi tokoh, nak jadi well known. Tak percayalah dengan korang dua ni. Kan, tak percaya langsung.
Berulang tak tuan-tuan episod begitu pada hari ini? Ya, berulang. Demi Allah berulang. Waqala fir'aun utuni bikulli sahirin alim. Dan berlakulah apa yang berlaku semalam tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Pergaduhan, bukan pergaduhan, pertarungan antara Nabi Musa alaihissalam di blok la ilaha illallah, di blok tauhid, dan ahli sihir di blok Fir'aun, di blok musyrikun. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, berlakulah apa yang berlaku semalam, dan Fir'aun meneruskan kedegilannya di atas syirik, kedegilannya di atas kekufuran, kedegilannya di atas mengaku dirinya Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Okay. So Fir'aun ni, dia ada dewa Mesir dia. Kan, dia ada dewa Mesir dia. Gods of Egypt dia tu. Kan, dewa Osiris lah, dewa Amun lah, dewa macam-macam lah nama-nama dewa Mesir tu kan. Tapi dia kata dalam kalangan banyak-banyak dewa ni, ana rabbukumul a'la. Akulah pemimpin kalian, akulah orang yang patut kalian puja, patut kalian sembah, yang paling utama, yang paling tinggi. Kalian sembah juga dewa ni, tapi aku pun kalian kena sembah. Lebih kena zahirkan penyembahan kalian. Lebih kena zahirkan penyembahan kalian. Dia berkata, qala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Allah Taala menghukumnya di akhirat dan di dunia juga Allah Taala hukum dia. Tuan-tuan, melihat kepada kedegilan Firaun dan kesabaran Musa bertahun-tahun, puluh-puluh tahun lamanya. Bahkan kita boleh kata tuan-tuan, tidak jauh ratusan tahun lamanya kesabaran tersebut. Ratusan tahun lamanya kesabaran tersebut. Berdakwah ke jalan Allah, berdakwah kepada tauhid. Wahai Firaun, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Engkau bukan Tuhan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit dan bumi. Wahai Firaun, taatilah Allah. Bebaskanlah Bani Israel daripada perhambaan. Bebaskanlah Bani Israel daripada perhambaan. Serahkan pada aku. Jangan seksa mereka. Jangan berlaku kejam di atas muka bumi, wahai Firaun. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Bumi ini milik Allah. Allah Ta'ala bagi kepada sesiapa yang dia hendaki, wahai Fir'aun. Kau jangan sombong sama Fir'aun. Allah Ta'ala raja segala-galanya. Ratusan, puluhan, bahkan ratusan tahun dakwah ini dijalankan. Kerana orang zaman dulu hidup umur lama-lama. Sampailah satu tahap. Fir'aun terlalu amat-amat degil. Even kelemahannya ketara. Even kelemahannya begitu ketara, tuan-tuan dan puan-puan. Ibarat orang yang dah salah, tak mahu mengaku salah. Orang yang sudah lemah longlai, tidak mahu menarik diri, tidak mahu mengaku lemah. Di atas puing-puing dan buih-buih kelemahan, dia tetap kerek. Dia tetap sombong. Dia tetap mengaku dirinya Tuhan. Di atas kesamaran itu, dia tetap sombong. Subhanallah. Orang seperti ini keras hatinya. Bak kata pepatah, hati lu memang keras, man. Musa pun melihat keadaan itu. Musa mengangkat kedua-dua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa mengangkat kedua-dua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa memandang ke langit, berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi. Pada surah Yunus ayat yang ke-88. Musa berdoa kepada Allah. Wa qala Musa, setelah bertahun-tahun kezaliman, setelah bertahun-tahun kesabaran, sabar di atas tauhid dan sabar di atas salat, kekejaman demi kekejaman, musibah demi musibah, bala demi bala yang berlaku di atas tangan Fir'aun menyiksa Bani Israel. Musa mengangkat kedua-dua belah tangannya ke langit, menyeru Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wa qala Musa, Rabbana innaka, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang telah memberikan kepada Fir'aun dan sekalian pembesar-pembesarnya itu zinatan, perhiasan-perhiasan dunia. Perhiasan-perhiasan dunia.
wa amwala, dan juga harta-harta kekayaan. Segenap perhiasan dunia yang mewah-mewah engkau berikan kepadanya, ya Allah. Segenap harta kekayaan yang begitu melimpah ruah engkau telah berikan kepada Fir'aun, ya Allah. Zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di atas muka bumi ini, ya Allah, engkau berikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, engkau beri mereka semua itu untuk makin menyesatkan mereka daripada jalanmu, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Ini perkataan orang yang faham aqidah, faham akhirat. Bahawasanya pemberian Allah kepada manusia bukan bererti Allah Ta'ala sayang dia. Maksudnya pemberian manfaat keduniaan. Pemberian harta, pemberian duit, pemberian kekayaan, kemewahan, kesenangan, kesihatan. Bahkan dihikayatkan Fir'aun tak pernah sakit. Bahkan dihikayatkan Fir'aun tidak pernah sakit. Bahkan ada mitos yang berlegar, Fir'aun ni hidup abadi, kekal selama-lamanya, takkan mati. Kita akan tengok nanti cerita dia. Bukti dia. Allah Ta'ala bagi segenap kekayaan. Namun itu bukan tanda Allah Ta'ala sayang. So janganlah kata, kalau Allah Ta'ala, kalau betul dia salah, kenapa dia kaya? Kalau betul dia salah, kenapa dia sihat je? Kalau betul dia salah, kenapa dia banyaknya harta dia? Kan makin melimpah ruah harta dia. Kan? Fir'aun boleh guna hujah tu, tuan-tuan. Kalau saya salah Musa, kenapa kamu yang penjenayah ni? Kenapa kamu yang tak kaya ni? Saya kaya. Harta saya makin hari makin bertambah. Makin banyak. Allah Ta'ala beri manfaat duniawi bukan bererti dia sayang dan dia mengasihi. Bahkan itu adalah ujian. Sama ada kita kufur ataupun kita syukur. Adapun kepada musuh-musuh Allah, Allah Ta'ala memberi supaya mereka makin berpaling dan makin mengingkari. Makin sesat. Setiap pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu ujian. Baik atau buruk. Allah Ta'ala kata, وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَأً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Sesiapa yang teguh di atas tariqatul Islam, di atas al-Islam, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَأً غَدَقًا, kami akan berikan dia malan kathira, kata ulama salaf, harta yang banyak. Tapi Allah Ta'ala beri, selepas dia teguh di atas Islam, bukan semata-mata kamu dah teguh atas Islam, saya beri kamu harta, suka hati kamu nak buat apa. Tak. Kamu dah teguh atas Islam, saya beri kamu kesenangan, itu pun saya uji kamu. Linaftinahum fih. Kerana dunia ini, setiap detik dunia ada detik ujian. Kita hidup untuk diuji. Bukannya jangan timbul soalan, kenapa saya, ya Allah? Kenapa saya? Yes, kamu diuji. Orang yang kamu lihat senang, dia diuji dengan cara yang lain. Atau masa dia akan datang nanti. Masa dia sekarang tengah senang. Masa dia datang nanti, dia pasti diuji juga. Bahkan kesenangan yang dia ada itu juga adalah ujian buat dia. Sama ada dia makin sesat, Allah Ta'ala lalaikan dia. Atau Allah Ta'ala bawa dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin tinggi aras seseorang itu, semakin sakit apabila ia jatuh. Benar? Semakin tinggi seseorang itu, semakin sakit apabila ia jatuh. Berhati-hati dengan ketinggian nikmat yang Allah Ta'ala beri. Bukan semestinya ia bermakna Allah redha. Allah Ta'ala beri kekayaan kepada Qarun, kepada Fir'aun. Musa sebagai seseorang yang tahu aqidah, bahawa hidup adalah ujian. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, Engkau beri semua itu bukan kerana Kau sayang mereka. Kau sayang kami muslimun, sekalipun kami miskin, sekalipun kami dizalimi, sekalipun kami dalam keadaan rendah. Kau sayang kami. Kami yakin, kami diuji. Kau beri mereka kesenangan untuk Engkau uji, untuk Engkau makin sesatkan mereka. Ini perkataan orang yang faham akidah Islam, yang benar-benar zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan memahami falsafah ini, baru orang tu tenang hati. Bukan setakat subhanallah, 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 semayang dia tak faham.
Kemudian kata, saya dah beragama, kenapa saya masih dikacau keadaan mental emosi saya. Ini sebenarnya penghayatan, bukan sekadar amal zahir. Penghayatan ini yang sukar digapai. Kita berani kita kata saya sudah mencapai kesedaran tersebut 100%. Sampai zikrullah yang hakiki tu saya dah gapai. Dan saya dapati dia tak menenangkan pun. Oh, biadab mulut kamu. Benar ke kamu faham zikrullah tu apa? Benar ke kamu faham hakikat mengingati Allah? Hakikat kefahaman kepada akidah Islam. Ini kefahaman akidah Islam. Allah Ta'ala beri nikmat, bukan bermaksud Allah Ta'ala sayang. Bukan semata-mata Allah, bukan melazimkan Allah sayang. Allah uji, bukan bermaksud Allah Ta'ala benci. Allah uji kerana Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala uji kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu meningkatkan darjat. Ini akidah Islam. Rabbana liyudhillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, setelah mengakui akidah Islam yang sebenar-benar yang sahih, setelah menyatakan hakikat keduniaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Engkau tidak sayang mereka, Engkau marah kepada mereka, Engkau beri kepada mereka itu adalah untuk menyesatkan mereka. Kami yakin Engkau sayang kami, para muwahhidun, para muslimun, sekalipun keadaan kami tertekan, sekalipun kemenangan darimu belum tiba, belum hadir, kami tetap yakin dengan Engkau ya Allah, tetap yakin dengan Engkau. Keteguhan, kesahihan akidah dan keteguhan, zahirkan ia depan Allah. Barulah Allah Ta'ala makbulkan hajat kita. Rabbana tumis ala amwalihim. Dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi Musa AS. Ya Allah, hancurkanlah harta mereka, ya Allah. Ini Rasul yang telah bersabar puluhan, mencecah ratusan tahun lamanya. Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkanlah harta mereka. Washdud ala qulubihim. Ya Allah, tutupkanlah hati mereka itu, kerana mereka itu memang langsung tidak akan beriman. Washdud ala qulubihim. Keraskan lagi hati mereka, ya Allah. Fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Sehingga mereka tidak akan sama sekali beriman sampailah mereka nampak azab yang pedih. Azab yang benar-benar pedih, benar-benar menyakitkan. Time tu mereka baru nak beriman. Jadikan mereka seperti itu. Dan time tu tidak berguna lagi iman mereka. Jangan kau terima, ya Allah. Subhanallah. Lama Nabi Musa memendam perkara ini. Nama baginda sabar. Ya Allah, hancurkan harta mereka. Ya Allah, tutup hati mereka. Ya Allah, siksa mereka. Azab mereka. Dan jangan pernah kau terima taubat mereka, ya Allah. Biar mereka mati dalam keadaan kafir. Ini Musa AS. Kita katakan, oh, sepatutnya Nabi kena sabarlah. Nabi kena sabar. Cuba kau kat situ dakwah ratusan tahun. Cuba. Itu yang pertama. Musa telah bersabar lama telah bersabar. Yang kedua, Allah memang nak jadi begitu. Lantas Allah mengilhamkan kepada Musa AS untuk berdoa sedemikian. Allah mengilhamkan kepada Musa, mewahyukan kepada Musa untuk berdoa seperti ini. Musa, doa macam ni. Allah nak hancurkan. Kerana apa? Kerana Allah tahu hati-hati dia orang ni memang tak beriman pun, memang kafir. Lepas 9 ayat petanda jelas sangat yang dia orang tu kalah. Tapi tak mahu mengaku juga, tuan-tuan dan puan-puan. Hati lu memang keras, Mat. Kan? Datang lagi tanda, yakinlah, tak beriman juga. Confirm tak beriman. Sampai bila? Sampai nampak azab pedih, baru nak beriman. Tak ada gunanya lagi. Allah Ta'ala wahyukan kepada Musa, Musa, dia orang ni takkan beriman. Kau doa macam ni. Musa mendoakan laknat kepada Fir'aun dan ahli pengikutnya.
Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabul alim. Allah hancurkanlah harta mereka. Macam mana Allah Ta'ala hancurkan harta mereka? Allah Ta'ala ubah harta mereka menjadi batu. Emas-emas mereka, perak-perak mereka. Bahkan tanaman-tanaman mereka, roti-roti mereka yang mereka uli, semuanya bertukar menjadi batu. Subhanallah. Bahkan dihikayatkan, dua orang yang baru berkahwin, malam tu jadi batu. Bukan sahaja harta, dengan orang-orang pun jadi batu. Itu Rabbana tumis ala amwalihim punya pandangan. Segala emas dalam istana, batu jadi batu. Tak ada nilai. Washdud ala qulubihim. Ya Allah, tutup hati mereka. Biar mereka kafir sampai mereka mati. Ya Rabbal Alamin. Wala yu'minu, fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Dan mereka tidak beriman sampailah mereka melihat azab yang pedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun membalas pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-89. Qala qad ujibat da'watukuma. Wahai Musa, qad ujibat da'watukuma. Telah mustajab, telah aku perkenankan, telah aku makbulkan doa kalian. Yes, aku dah makbulkan doa kalian. Aku telah menyusun, telah merancang cara untuk menghapuskan Fir'aun dan pengikutnya. Qala qad ujibat da'watukuma. Aku telah memperkenankan doa kalian tersebut. Kalian berdua. Kenapa Allah Ta'ala kata doa kalian berdua? Sedangkan tadi yang doa Musa aja. Betul tak? 88. Tengok ayat 88. Wa qala Musa Rabbana. Musa je doa. Betul? Musa je yang Rabbana. Innaka ataita fir'auna wa mala'i. Wa mala'ahu zinatan wa amwala. Fil hayati dunia Rabbana lidhullu an sabili. Semua ni Musa seorang je cakap. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata qala qad ujibat da'watukuma, telah dimakbulkan doa kamu berdua? Kenapa kamu berdua? Kenapa Musa dengan Harun? Kata ulama salaf, kerana benar. Barakallahu fikum akhi Amir Syafiq. Kerana Musa doa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Musa berdoa kepada Allah. Harun, amin ya rabbal alamin. Harun menyebut amin. Maksud amin ialah istajib du'aana ya Allah. Makbulkanlah doa kami wahai Allah. Dalam bahasa Arab kuno sama rumpun dengan bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, yang mana merupakan bahasa penuturan Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Nabi Musa orang Yahudi lah, orang Bani Israel. Cakap bahasa Ibrani. Okay? Mereka kata amin. Amin ni berasal daripada amuna. Amuna dari bahasa Ibrani. Bermaksud tanaman yang subur. Tanaman yang subur dan tanah pasak yang kokoh dan kuat. Amuna. Itu maksudnya. Tanaman yang subur dan pacakan. Okey. Pasakan dasar yang kuat. Yang kokoh. Maksudnya apa? Saya yakin, saya betul-betul yakin dengan doa yang saya sebut, semoga dianya akan dimakbulkan. Dan saya yakin sebenar-benarnya dengan sepenuh kekokohan, kekuatan, bahawa Tuhan akan makbulkan doa saya. Itu maksud amin. Itu maksud amin. Saya yakin dengan apa yang saya cakap. Dan saya yakin Tuhan mendengar doa saya. Amin. Harun aminkan doa Nabi Musa AS. Allah Ta'ala kata telah dimakbulkan doa kalian berdua. Fastaqima. Allah Ta'ala kata apa? Istiqamahlah kalian. Untuk doa kalian dimakbul, istiqamahlah kalian di atas dakwah tauhid. Serulah kepada tauhid. Serulah kepada al-Islam. Dan ajarkanlah kesabaran dan ketaatan kepada Bani Israel. Istiqamah atas jalan ni. Ada Allah Ta'ala suruh gulingkan kerajaan Fir'aun? Tak ada. Allah Ta'ala suruh istiqamah di atas tauhid.
wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan engkau ikut jalan orang-orang yang tidak tahu. Kata Imam Tabari rahimahullah, orang yang tidak tahu ialah sabilal ladzina yasta'jilun, yang tergesa-gesa hendak menang, yang tergesa-gesa hendak lepas dari kekejaman. Lantas berjuang menurut akal rekayasa sendiri dan hawa nafsu. Tak mahu ikut wahyu. Wahyu suruh sabar di atas tauhid, tapi dia pergi ikut cara lain, dia fikir sendiri, dia tak tahan. Allah Ta'ala kata jangan ikut jalan. Ikut jalan aku ni. Sabar di atas la ilaha illallah. Terus sebarkan tauhid. Terus ajarkan tauhid. Terus ajarkan amal saleh dan ketaatan. Fastaqima. Ini sebenar-benar maksud fastaqim. Istiqamah di atas dakwah Islam, bukan istiqamah di atas parti-parti, jemaah-jemaah. Parti-parti politik, jemaah-jemaah yang juga dibina atas dasar hizbiyah, yang tidak mementingkan tauhidul ibadah, yang tidak berpegang dengan manhajus salaf. Bukan teguh di atas jemaah-jemaah organisasi-organisasi itu. Teguh di atas al-Islam, at-tauhid, as-sunnah, manhajus salaf yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dan para a'immah salafus salih. Meriwayatkan agama ini turun berkurun secara asli sampai kepada kita. Teguh di atas ini. Fastaqim. Jangan ikut jalan orang yang tergesa-gesa. Dia pergi fikir jalan lain nak menang selain jalan wahyu. Dia tak tahan teguh di atas dakwah tauhid. Itu jalan kegagalan. Gagal. Pasti gagal. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memakbulkan doa Nabi Allah Musa alaihi salam. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, jarak antara doa Nabi Musa tu, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabul alim. Dengan Allah Taala makbulkan doa Nabi Musa ni, kan? Kehancuran Firaun. Harta bertukar menjadi emas. Berapa jarak tempoh dia agak-agak? Cuba teka. Berapa? Cuba teka. Ya, bertahun-tahun. Berapa tahun? Benar, 15. tuan-tuan. Benar. Bukan 15. Benar. Apa yang Ukhti Zafirah kata? 40 tahun, tuan-tuan. Doa Nabi 40 tahun baru makbul. Doa kita nak agak cepat makbul. Apa hak kita? Doa Nabi Musa AS 40 tahun. Kena sabar. Kita ni banyak merungut dengan Allah Ta'ala. Banyak demand dengan Allah Ta'ala. Tapi part kita ibadah cincai. Mana adab kita dengan Allah? Apa hak Allah Ta'ala nak makbulkan doa kita cepat? Suruh belajar agama, suruh belajar Al-Quran, suruh belajar sunnah, suruh kukuhkan tauhid. Bosan, tak nak, malas. Lepas tu nak doa makbul cepat. Banyak cantik muka kita. Musa AS dengan sepenuh tauhidnya kepada Allah, 40 tahun kata Ibn Jurayj. 40 aman. Lepas doa ni baru Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, Walaqad awhayna ila Musa. Kami telah wahyukan kepada Musa. An asri bi'ibadi. Supaya bawa keluar Bani Israel. Hamba-hamba kami Bani Israel. Keluar daripada Mesir. Doa tu dengan wahyu Allah Ta'ala suruh keluar 40 tahun. 40 tahun Bani Israel teguh bersabar. Sabar, tauhid, sabar. Baru layak bantuan daripada Allah. Kalau kita dengar tauhid pun dah bosan, tak layaklah bantuan Allah kepada kita. Nak bantu benda. Sebut tentang tauhidullah, tentang nama Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, bosan. Tak nak. Wa idza dzakarta rabbaka wahdahu fil Qur'ani wallau ala adbarihim nufura. Ketika mana disebut tentang Tuhanmu, Maha Esa dia, arahan untuk mengesakan ia dalam Al-Quran, wallau ala adbarihim nufura. Mereka berpaling ke belakang, lari, tak nak. Mereka sabar 40 tahun. Kemudian Allah Ta'ala kata, walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi
Fadrib lahum tariqan yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Dalam qiraat Hamzah, la takhaf darkan wa la takhsha. Kamu tidak akan takut tenggelam dan kamu tidak akan takut tentang ancaman tentera Firaun yang akan mengejar kamu. Allah Ta'ala kata, keluar, pergi ke satu tempat ini, jangan takut tenggelam, jangan takut laut, keluar. Dan jangan takut dengan ancaman Firaun yang mengejar kamu. Allah Ta'ala beritahu kepada Musa. So Musa AS keluar daripada Mesir, itu kehendak sendiri ke ataupun wahyu Allah? Wahyu Allah. Kalau bukan kerana wahyu Allah, dia akan teguh sabar mendakwahkan tauhid kepada Firaun dan mengajak Bani Israel bersabar selama-lamanya. Kalau Allah tak suruh keluar, dia tak keluar. Bila Allah Ta'ala wahyukan keluar, baru dia keluar. Awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan yabasan. Allah Ta'ala kata, kamu jangan takut. Jalan yang kamu keluar ni, kamu jangan takut tenggelam oleh laut dan kamu jangan takut dengan ancaman Firaun yang kejar di belakang. Maksudnya, yang pertama Firaun keluar, Nabi Musa keluar, kehendak dia ke kehendak wahyu? Kehendak wahyu. Jalan yang baginda pilih, strategi pilihan sendiri baginda fikir ke ataupun jalan yang ditentukan wahyu? Jalan yang ditentukan wahyu. Kalau baginda sendiri fikir, takkan baginda nak jalan ikut laut kot. Logik lah sikit. Kan? Oh iya pun Musa, kau fikir jalan ni kan, takkan nak jalan laut. Itu adalah wahyu Allah. Allah Ta'ala suruh pergi sampai kat laut. Allah Ta'ala kata, jangan takut tenggelam. Pergi kat situ. Allah Ta'ala belum bagi tahu kami akan buka laut untuk kamu. Tak ada. Tak ada. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Allah Ta'ala kata kat Musa, keluar dari Mesir, pergi dekat kawasan laut, jangan takut tenggelam, jangan takut dengan ancaman yang berada di belakang tentera Firaun yang mengejar kamu. Lalu Musa pun mengumpul Bani Israel. Mengumpul Bani Israel kata, kita akan keluar daripada negara ini. Bani Israel kata, yeay, kita akan keluar akhirnya. Tapi jalan dia kena ikut akulah. Lantas Nabi Musa AS pun mengarahkan agar 4 rumah Bani Israel berhimpun dalam satu rumah. 4 rumah Bani Israel berhimpun dalam satu rumah. Dan diarahkan setiap ahli rumah untuk menyembelih lembu. Untuk menyembelih anak lembu. Okay? Dan lemak lembu tersebut hendaklah disapukan, hendaklah diconteng, dicat pada pintu-pintu rumah Bani Israel. Sembelih lembu, ada riwayat kata darah, ada riwayat kata lemak. Okay? Ini riwayat Israeliat. Lemak tersebut diconteng, ditandakan pangkah pada pintu rumah Bani Israel. Kenapa? Kerana Musa kata, fa inni amurul malaikah. Saya akan bagi tahu kepada malaikat, jangan masuk kepada rumah yang telah ditandakan dengan lemak lembu ni. Masuklah kepada rumah-rumah yang tidak bertanda pangkah. Kerana itu adalah rumah bangsa Qibti. Itu bukan rumah Bani Israel. So rumah yang berpangkah, itu rumah Bani Israel. Jangan masuk, wahai malaikat. Rumah Qibti, masuklah kamu, wahai malaikat, dan ragutlah kekayaan mereka, ragutlah nyawa anak-anak mereka. Subhanallah. Kekejaman pemimpin efek sampai ke rakyat. Kerana Firaun kejam, rakyat turut kena. Rakyat yang menyokong turut kena. Rakyat yang tak mahu walak kepada Musa AS, yang tak mahu masuk Islam, turut kena. Tak kisahlah apa hujah rakyat. Kami ikut je ketika pemimpin kami. Kena. Bukan ayat-ayat Allah tidak jelas. Jelas. Ular, kutu, kata, darah. Last kali doa Musa yang angkat semua itu balik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak nak beriman lagi kepada Musa. Wailakum la taftaru 'ala Allah al-kadhib. Malaikat masuk rumah bangsa Qibti, malaikat cabut nyawa anak-anak. Kan? Ni tak termasuk, bahkan ni Israeliat. Israeliat kan kata semalam ada 10 tanda kan? 10 tanda kan? Dan termasuknya lah kematian anak. Bukan setakat kematian anak Fir'aun, kematian anak bangsa-bangsa Mesir sekali.
Darah Israeliat. Lalu mereka semua buat dan mereka keluar pada waktu malam. Mereka keluar pada waktu malam. Bani Israel keluar pada waktu malam. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Keluarlah, keluarlah wahai Musa bersama Bani Israel pada malam ini, keluarlah kamu daripada Mesir pada waktu malam supaya bangsa Qibti tak nampak. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Fir'aun pun dapat tahu perkara tersebut. Fir'aun tahu kurang hajar punya bangsa hamba. Kau keluar senyap-senyap. Kau ingkar arahan aku. Kau nak kau siapa? Aku ni maharaja. Biadab punya hamba. Jadi Fir'aun pun mengutuskan kepada setiap daerah supaya dikumpul tentera-tentera untuk kita menghapuskan, bunuh terus Bani Israel ni yang keluar semua ni. Tak payah ada belah-belah kasihan lagi. Kita ajar dia orang, kasih ajar satu kali. Bunuh semua. Kumpulkan tentera-tentera yang ramai. Inna ha'ula'i la syirzimatun qalilun. Allah Ta'ala kata dalam surah Syu'ara. Surah Syu'ara. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-52. 52, 53, 54. Fir'aun kata, mereka itu syirzimah qalilunnya. Mereka itu adalah puak yang sedikit. Mereka itu adalah puak yang sedikit. Puak yang sedikit, Bani Israel itu ketika itu berjumlah 600,000 orang. Bani Israel ketika itu, pengikut Nabi Musa, semuanya berjumlah berapa? 600,000 orang. 600,000. Manakala Fir'aun kata, wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun. Mereka itu lemah je. Mereka takut dengan kita. Mereka takut dengan kita lemah je. Mana boleh mereka lawan apa-apa. Mereka takut dengan kita. Dan kita pula, bilangan kita ramai. Fir'aun mengutuskan 800,000 tentera. 800,000 tentera. Bahkan ada riwayat lain kata 1,555,000. 1,555,000. Okay, tapi yang riwayat yang banyak diriwayatkan adalah 800,000. 800,000. Okay, 800,000. Untuk tangkap 600,000 Bani Israel. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, فأخرجناهم من جنات وعيون. Kami keluarkan mereka daripada taman-taman Mesir yang indah dan sungai-sungai Mesir yang mengalir indah. Mereka keluar nampak kerajaan mereka seronok, elok, mewah. Mereka keluar dengan tentera mereka yang hebat, yang banyak. So maksudnya apa? Harta mereka belum bertukar menjadi batu lagi waktu tu. Belum bertukar menjadi batu lagi waktu tu. Kan? Kita kata tadi doa Nabi Musa 40 tahun. Ni baru nak makbul ni lepas 40 tahun. Baru nak makbul. Okay? Mula-mula apa? Mula-mula Allah Ta'ala suruh Nabi Musa keluar. Ni kronologi dia. Keluar. Kan? Bani Israel keluar, Fir'aun juga turut keluar dalam keadaan dia meninggalkan dia punya kerajaan penuh kekayaan, penuh kemewahan. Fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun. Daripada taman-taman Mesir yang indah, sungai-sungai Mesir yang indah. Wa kunuzin wa maqamin karim. Dan harta-harta kemewahan, perhiasan-perhiasan yang gah, dan juga kedudukan pangkat tinggi yang mulia, bangsawan-bangsawan, gelaran-gelaran maharaja. Mereka keluar dengan semua itu. Kadzalik, demikianlah. Wa awrathnaha bani Israil.
Demikianlah kami hendak mewariskan keagungan dan kemenangan kepada Bani Israel pula. Kami hendak mewariskan keagungan dan kemenangan kepada Bani Israel pula. Bangsa yang kini hamba, kami keluarkan dari Mesir. Kami nak beri dia kerajaan, kami nak beri dia kemenangan, kekayaan dan kegemilangan. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. Nabi Musa keluar ke arah timur, mereka menuruti Nabi Musa ke arah timur. Mereka di belakang Nabi Musa. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sampai ke satu tempat yang Allah Ta'ala arahkan. Dan tempat itu di hadapannya laut. Laut. Bani Israel kata, Musa, jalan mana yang kita nak pergi ni? Jalan mana yang Tuhan kau nak tunjuk? Kan? Kata nak lari, kata nak selamat. Ini depan ni laut. Ni mati je ni alamatnya ni. Kau jangan main-main dengan kita orang, Musa. Laut depan ni. Macam mana kita nak lalu ni? Kan? Kau sedar tak ni jalan yang kau bawa kat kita orang? Ha? Dan di belakang pula ada Fir'aun yang mengejar. Dengan ratusan ribu bala tentera, 800,000 bala tentera. Ada hikayat kata 1,555,000. Tapi yang betulnya apa? 800,000. Yang banyak diletakkan dalam kitab-kitab sejarah. Di belakang ada Fir'aun yang mengejar. Habislah kita. Depan laut. Kita tak kerti berenang. Laut. Habislah. Takkan semua nak berenang. Takkan bayi-bayi kanak-kanak ni nak berenang. Menghadap gelora laut. Terumbang ambing. Dimakan oleh haiwan-haiwan laut. Kami tak ada kapal. Kita tak ada kapal, Musa. Belakang tentera Fir'aun. Bagus. Bagus. Depan mati, belakang mampus. Bagus. Itu sebahagian kaum Musa yang ragu dengan Musa. Adapun sebahagian lagi yang masih beriman dengan Musa. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkata sebahagian ashab Nabi Allah Musa, sahabat Nabi Allah Musa, inna lamudrakun. Ya Nabi Allah, habislah kami pada hari ini. Habislah kami. Di belakang kami ada, di belakang kita ada Fir'aun. Di belakang kita ada Fir'aun. Yang akan mengejar kita, yang akan menabrak kita, membunuh kita ke semua. Habislah kita, ya Nabi Allah. Inna lamudrakun. Kita akan ditangkap Fir'aun, akan dibunuh oleh Fir'aun ke semua. Namun Musa alaihissalam, ketika mana semakin meningkat kesusahan dan balak dan musibah yang diberikan Allah kepadanya dan kaumnya, semakin meningkat juga keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin meningkat juga keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa Musa kata? Qala kalla. Kata Musa, sama sekali tidak. Allah yang mewahyukan kepada saya jalan ini, Allah tidak akan membiarkan saya. Allah tidak akan membiarkan kita. Wahyu Allah pasti benar. Apa jua caranya, apa jua jalannya, Allah akan tunjukkan jalan. Qala kalla, tidak. Sangkaan kamu salah. Sangkaan kamu yang kita habis, salah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Benar-benar sesungguhnya Tuhan saya itu benar-benar sentiasa bersama saya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dan dialah yang bakal memberi petunjuk kepada saya atas kemusykilan yang tengah saya hadapi ini. Akan memberi solusi bagi kesukaran yang kita amati ini, yang kita sedang lalui ini. Athiqatu billah. Yang menjamin bantuan Allah adalah kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika mana kita ditimpa musibah, tazid fiqatan billah. Maka tambahkanlah lagi kepercayaan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Semakin cepatlah bantuan Allah itu tiba, tuan-tuan dan puan. Yakinlah dengan janji Allah. Ya, susah nak yakin. Kesusahan itulah yang menatijahkan kegemilangan dan keajaiban. Kesusahan yang menatijahkan kegemilangan
dan keajaiban. Tidak ada kegemilangan dengan senang-senang. Tidak ada kegemilangan dengan badan yang rehat-rehat. Kegemilangan itu hasil daripada kesusahan. Tidakkah kalian melihat mutiara yang bersinar-sinar itu hasil daripada permata yang telah terperap lama di bawah suhu yang amat-amat tinggi, tekanan yang amat-amat tinggi, tekanan menatijahkan kilauan permata yang bersinar kegemilangan, yang penuh harga. Tanpa kesusahan dan kesukaran, tidak ada erti bagi kegemilangan dan kegemilangan. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. Ketika itu Musa alaihissalam, dia teringat janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tenggelam. Kita tidak akan tenggelam. Musa pun gelabah. Siapa tak gelabah? Di samping keteguhannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada celah-celah kegelabahan pada hati Musa alaihissalam. Ada celah-celah kerisauan dan ketakutan, itu normal manusia biasa. Bukannya dia tinggi iman, dia tak ada sedih langsung. Dia tinggi iman, dia tak ada tekanan langsung. Dia tinggi iman, dia tak ada risau langsung. Tidak. Bukan seperti itu. Ada. Tapi itu yang menahan dia daripada memudaratkan dirinya lagi. Iman yang menahan daripada kemudaratan yang lebih besar. Iman yang menjemput pertolongan daripada Allah Jalla fi'ula. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam pun kata, "Ya bahr, infaliq." Wahai laut, terbelahlah kamu, tolonglah kami nak menyeberang. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata, kami akan menyeberang kamu. Wahai laut, bukalah, kata Musa alaihissalam. Lalu diriwayatkan laut membalas kepada Musa. Ini riwayat dalam tafsir. Laut membalas kata Musa alaihissalam, "Ma an asyqa alaik, fa inni khuliqa awwalu minka." Aku takkan terbelah untuk engkau Musa, kerana aku ni lebih awal dicipta daripada engkau. Oh, laut ego. Laut ego. Laut kata, buat apa aku nak terbuka untuk engkau? Aku yang telah dicipta dahulu sebelum engkau. Aku ada sebelum. Musa kata, bukalah kamu wahai laut. Allah Ta'ala janji yang kita akan menyeberangi laut ini. Bukalah kamu. Laut kata, takkan aku nak buka untuk engkau. Aku awal dulu daripada engkau. Allah Ta'ala wahyukan. Awhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Allah Ta'ala wahyukan kepada Musa. Wahai Musa, pukullah tongkat kamu kepada laut. Dengan tongkatmu itu pukul laut. Harun diriwayatkan dalam At-Tabari dan Tarikh. Harun turut mendengar wahyu tersebut. Harun cuba untuk memukul. Harun cuba untuk pukul dengan tongkat dia. Nabi Harun cuba untuk memukul dengan tongkat dia. Pukul. Tapi laut kata, "Man hadhihi jabbaran alladhi yadribuni?" Siapa orang yang ketuk aku kejam sangat ni? Kasar sangat ni. Paksa-paksa pula nak suruh aku belah-belah bagai, kan? Nak suruh aku terbelah bagai. Siapa yang pukul keras sangat ni? Harun pukul, laut tetap tak buka. Laut tetap tidak terbelah. Lalu Musa alaihissalam pun pukul. Dan Musa seraya berkata, "Infaliq ya Aba Khalid." Musa memanggil laut sebagai Abu Khalid. Tak tahulah kenapa Musa panggil Abu Khalid. Gelaran bagi laut merah ketika itu Abu Khalid. Abu Khalid. Lalu Musa pun berkata, "Infaliq ya Aba Khalid." Lalu Musa pun pukul dengan tongkat dia. Maka falaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka laut pun terbelah dengan pukulan Musa dan seruan Musa, "Infaliq ya Aba Khalid." Lalu laut pun terbelah. Laut terbelah. Tingginya setinggi gunung. Tingginya setinggi gunung. Subhanallah.
Sebelah laut tinggi mountain, tinggi gunung. Sebelah laut tinggi gunung. Tinggi gunung. Bani Israel lihat, Bani Israel tercengang. Tercengang. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. Dan kami arahkan supaya mereka menyeberanginya. Seberang laut. Seberang laut. Bayangkan Fir'aun nampak benda ni. Fir'aun tetap tak beriman kepada Allah. Subhanallah. Nampak laut terbelah. Kalau kita memang kita beriman lah. At least time tu kita beriman. Fir'aun tak beriman. Makin degil dia jadinya. Subhanallah. Fir'aun naik kuda. Fir'aun naik kuda. Naik kuda. Naik kuda. Naik kuda dengan tentera-tentera yang penuh dengan kelengkapan ketenteraan, senjata yang canggih-canggih, yang hebat-hebat nak bunuh Bani Israel. Dia nampak laut terbelah, Bani Israel seberang. Mula-mula kuda Fir'aun enggan untuk masuk ke dalam laut. Enggan untuk masuk ke dalam laut. Kuda-kuda tentera tak nak masuk dalam laut. Tak nak. Mereka tahan. Maksudnya, tahulah kan, pernah tengok filem kan? Maksudnya kuda naik ke atas, dia nagging, kan? Horse nagging sebagai tanda untuk enggan bergerak, enggan berjalan. Enggan berjalan. Jangan main-main, saya berlakon sekali malam ni. Kan? Namun Jibril alaihissalam, ini dia. Kan? Jibril dah lama geram. Ingat tak semalam kita kata, bila Fir'aun kata, Ana Rabbukumul A'la, Jibril nak, kata kan, nak, kata, Ya Allah, izinkan aku, Allah. Eling pada orang ni kan, Allah Ta'ala kata, sabar, lek lu Jibril. Innahu abdi. Dia hamba aku. Kan? Allah Ta'ala kata, lek lu Jibril, sabar. Jibril dah lama tak tahan. Jibril kata, tak ada. Kali ni kau kena masuk, kata Jibril. Okay? So, ni memang plan Jibril. Okay? Ni memang plan Jibril. Allah Ta'ala suruh Jibril buat. Jibril pun turun. Jibril turun menaiki kuda, diriwayatkan menaiki kuda betina. Dihikayatkan semua kuda-kuda peperangan tersebut, kuda-kuda jantan. Kuda-kuda jantan. Okay? Lalu Jibril pun ala hisnin farasin wadiq, diriwayatkan dalam tafsir. Jibril menaiki kuda, yang mana tentera tak nampak. Jibril naik kuda, kuda nampak. Kuda-kuda ni Allah Ta'ala izinkan nampak. Kan, nampak Jibril dekat tengah-tengah tu. Uish, Jibril naik kuda betina. Jantan jumpa betina apa jadi? Tak payah jawab. Kan? Dia simping lah. Kan? Semua pakat, wah, muslimah solehah atau song, lari. Cuma pakat kejar. Kan? Pakat kejar. Yalah. Lelaki, jantan. Apa lagi kecenderungan dia kalau bukan perempuan dan betina? Kan? Normal. Jibril alaihissalam kata, mari sini korang nak lari mana? Fa innakum qaumun ahaqqu bil ma'i wa antum ahlaha. Kata Jibril. Mari sini korang nak lari mana? Korang tak ada nak lari mana-mana. Mari sini korang masuk dalam air. Kalianlah kaum yang paling berhak dengan air, yang paling berhak mampus dengan air. Mari sini kalian. Datang sini. Lalu kuda-kuda itu semua bergerombolan. Daripada awal tentera Fir'aun sampai akhir tentera Fir'aun semua masuk. Yang awalnya tadi tak nak. Tahabatil khayli min lahab, kata tafsir. Kan? Lalu diriwayatkan Jibril turun ala al-madiyanah ataupun ala farsin hisanin wadiq biunthaha fayashummu ra'iha. Kuda-kuda bau, ada betina. Kuda-kuda semua lari masuk. Dengan tentera-tentera Fir'aun sekali masuk. Nampak semua, semua masuk. Ikutlah masuk. Fir'aun pun kata, masuk. Semuanya masuk. Sampailah benar-benar. Kan? Dan laut itu, tuan-tuan dan puan-puan, terbelah bukan satu lorong sahaja. Laut itu terbelah 12 lorong. Kerana apa? Kerana Bani Israel ada 12. وَقَطَّعْنَا مِنْهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ aina. Kan? Kami seperti mana batu ada 12 pancaran mata air kerana ada 12 kabilah. 12 tribes of Israelites. Okay, 12 suku Bani Israel.
Laut pun terpecah kepada 12. So, satu lorong pecah 12. Macam tu sebenarnya. Faham tak faham? Bukannya satu lorong je yang kita nampak kat filem. Tak. Satu lorong pecah 12. Uish. Cendawa pula angin. Satu lorong pecah 12. Kerana apa? 12 suku Bani Israel. Lalu Nabi Musa AS dan Bani Israel semua merentasi. Mereka lari cepat-cepat. Namun di belakang mereka ada Fir'aun. Bayangkan betapa gentingnya situasi ketika itu. Betapa takutnya Nabi Musa dan Bani Israel. Namun Bani Israel sempat kesemuanya. Dalam keadaan Fir'aun di belakang. Oh, sempat. Kan? Sempat naik. Dan Fir'aun Allah Ta'ala make sure semua tentera dia dah masuk dalam air. Allah Ta'ala kata apa? وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. Kami selamatkan Musa dan pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya Bani Israel semua selamat. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Kami tenggelamkan yang lain-lain. Maksudnya tentera Fir'aun. Kami tenggelamkan. Semuanya tenggelam. Laut yang tadi terbelah setinggi gunung, bercantum semula, mentenggelamkan kesemuanya, mati lemas. Kesemua 800,000, kalau 1,550,000, 1,550,000, semua mati lain, tenggelam. Semuanya di dasar. Mati. Sebegitu sahaja. Yang tadi ini adalah satu hasydun azim, satu bala tentera yang hebat. Sekarang ni semua di bawah air, di dasar lautan, mati. Subhanallah. Kecuali seorang, yaitu Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Jibril, Allah Ta'ala izinkan Jibril untuk kenakan Fir'aun kau. Mengenakan Fir'aun kau. Ketika itu Jibril buat satu umpama tornado, umpama satu puting beliung dalam air, menenggelamkan Jibril. Untuk menenggelamkan Jibril. Untuk menenggelamkan Jibril. Macam mana Jibril boleh tenggelam? Untuk menenggelamkan Fir'aun. Jibril buat satu puting beliung air, pusaran air, untuk menenggelamkan Fir'aun. Dan Fir'aun tidak mampu lagi untuk menerapungkan badan dia, mengapungkan badan dia, tak mampu. Jibril hanyak-hanyak kepala dia. Kan? Dan Jibril buat air itu saling berkecamuk, saling berombak, menghentam muka Fir'aun, tarik badan dia. Semua ni berlaku di atas air. Lain-lain semua, tentera-tentera 800,000 semua tadi, 799,999 semua bawah. Seorang atas. Jibril hanyak dia betul-betul. Jibril tampar muka dia dengan air. Belakang ni Jibril bawa dengan air lagi. Hentam kat belakang. Depan lagi. Depan muka hentam belakang lagi. Pusing-pusingkan dia. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan kisah ini. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kami benarkan. Laut merah. Kami benarkan Bani Israel merentasi laut merah tersebut. Fatba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan Fir'aun dan tentera-tenteranya menuruti Nabi Musa dan Bani Israel di belakang. Kerana hendak menangkap mereka, kerana penuh kemusuhan kepada mereka. Hatta idza adrakahu al-gharaq. Ketika mana Fir'aun merasakan dirinya sudah hampir tenggelam kerana dihanyak Jibril. Dengan air. Jibril tak tahan. Dah lama sabar. This is the time. Okay? Hatta idza adrakahu al-gharaq. Ketika nyawanya sudah di hujung tanduk. Sudah di hujung.
Dan dia hampir tenggelam. Qal, Fir'aun berkata dengan penuh keterpaksaan. Fir'aun berkata dengan penuh keterpaksaan dan penuh penipuan. Sebenarnya Allah Ta'ala tahu yang dia cakap tu tipu. Kenapa? Kalau diselamatkan pun, dia akan engkar balik seperti mana dia engkar 9 ayat yang sebelum ni. Dia sombong. Fir'aun kata, Qal, amantu annahu, sekarang saya beriman, annahu, bahawasanya, la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah, melainkan Tuhan yang disembah, yang diimani oleh Bani Israel, iaitu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang saya beriman, tidak ada Tuhan selain Allah, kata Fir'aun. Ketika nyawa-nyawa ikan kena tabrak dengan Jibril, kena tang, muka dia kena tenggelam kan. Fir'aun nak cakap la ilaha illallah. Nak cakap la ilaha. Nak cakap. Allah Ta'ala tahu dia nak kata. Tapi ketika mana Jibril menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun kepada Rasulullah, Jibril kata, Ya Rasulullah, engkau tak ada Rasulullah. Kata Jibril, engkau tak ada Rasulullah. Kau tak tengok Rasulullah. Time aku tibai si Fir'aun ni Rasulullah. Kau tak ada waktu tu. Kan? Yalah, kau belum lahir lagi ya Rasulullah. Kan? Kau tak ada. Innaka la tara ya Rasulullah. Kaifa amla'u hafa'at al-bahri fi fami Fir'aun. Ya Rasulullah, engkau tak nampak macam mana aku ambil tanah laut. Akhudutin. Aku ambil tanah laut. Tanah laut yang keras. Ketika Fir'aun nak cakap la ilaha illallah. Ketika Fir'aun nak kata la ilaha illallah. Aku ambil tanah tu, petang sekali kat mulut dia, ya Rasulullah. Makhafatan an tudrikahu rahmatu minallah. Kerana aku takut Allah Ta'ala merahmati dia. Li ajli qawlihi la ilaha illallah. Kerana semata-mata perkataan la ilaha illallah. Subhanallah. Jibril pun tahu keagungan la ilaha illallah. Kalau Allah Ta'ala mendengar la ilaha illallah daripada mulut Fir'aun, Allah Ta'ala ampunkan Fir'aun. Tapi Fir'aun tak, Allah Ta'ala tak izinkan Fir'aun cakap secara benar, tulus daripada hati dia. Setiap kali dia nak cakap, setiap kali tu digagalkan. Dan kalau dia cakap pun, dia menipu dalam percakapan dia. Allah Ta'ala tahu hati kau tu. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau kami kembalikan, kami selamatkan, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Mereka akan kembali buat apa yang kami larang dan mereka akan dusta dalam persaksian mereka. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kata Jibril, buat. Jibril ambil tanah, Jibril tapak sekali kat muka Fir'aun. Untuk menghalang Fir'aun kata la ilaha illallah. Jibril kata dekat Rasulullah, Ya Rasulullah, aku ni bukan aku ya Rasulullah. Aku tak pernah benci orang kafir ni sangat-sangat sebab maybe dia orang ada possibility untuk hidayah. Tapi dua orang yang aku paling benci ya Rasulullah. Dua orang ni memang aku tak boleh aku. I cannot go with them. Dua malaun, dua mangkuk ni. Yang pertama, minal jin akrahu iblis. Aku paling benci iblis. Tak tahu kenapa. Janganlah cakap tak tahu kenapa. Memanglah dia membenci lah kan. Benci iblis. Iblis memang musuh aku ya Rasulullah. Wa minal ins Fir'aun. Daripada kalangan manusia, Fir'aun lah aku paling tak tahan. Yang paling aku menyampah tadi Fir'aun. Sebab tu ya Rasulullah, engkau tak ada ya Rasulullah. Waktu dia aku tabrak ada dekat laut. Dia nak cakap la ilaha illallah Rasulullah. Dia hampir nak cakap la ilaha illallah. Aku ambil tanah. Mulut dia sekali. Nampak? Jibril ni dia banyak bercerita dengan Rasulullah SAW. Tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Dan Rasulullah menyampaikannya dalam hadis. Macam mana Rasulullah tahu? Jibril lah cerita. Sebab Jibril ada. Jibril ada pada setiap episod Rasul-Rasul terdahulu. Jibril hidup. Jibril mengalaminya. Jibril ada di situ. Jibril ceritakan 100% betul macam Rasulullah. Rasulullah, saya ada kat situ. Takkan kau tak percaya saya? Mestilah saya ada kat situ. I there.
Kan? I am there. You, kan? Saya ada kat situ. Saya cerita kat Tuhan. Saya cerita kat Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada kita. Sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mendengar effort Fir'aun untuk mengucapkan La ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin, dan sekarang saya jadi orang Islam, sekarang saya jadi orang Islam, sekarang saya berserah diri kepada Allah. Mikail pun turun. Malaikat Mikail tengok daripada atas. Jibril tu tengah tabrak member tu. Macam kesian member tu kan. Member tu cakap la ilaha illallah. Padan muka dia mampus je. Kan? Mikail tengok. Mikail tengok dengar. Member nak cakap la ilaha illallah lah. Mikail balas. Al-ana. Baru sekarang kau Fir'aun. Baru sekarang. Baru sekarang. Macam emoji WhatsApp tu kan. Baru sekarang. Baru sekarang. Al-ana. Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelum ni kau main sombong lagi kau. Datang semua peringatan daripada Allah, kau sombong. Apa jaminan kau tak sombong kali ni? Kau mesti sombong. Waqad asaita qabl. Engkau telah ingkar kepada Allah sebelum ni. Wa kunta minal mufsidin. Dan kau memang benar-benar orang melakukan kerosakan. Kau kejam, kau binatang. Lagi kejam dia binatang. Kau tak ada peri kemanusiaan langsung. Kau jaminan yang kau akan pegang kata-kata kau? Tak ada jaminan. Allah Ta'ala bagi tahu aku kau ni memang celaka keturunan. Baka celaka. Kau tak akan beriman. Kau dusta. Mampuslah kau. Baru sekarang kau nak beriman. Jibril, buat je. Kata Mikail. Buat. Halang dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Mati Fir'aun, tuan-tuan. Mati. Dengan kematian su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ketika mana dahulunya Fir'aun berkata, wa ya qawmi alaysa li mulka Misr wa anharu allati tajri min tahtikum. Wahai sekalian kaumku, ketika mana Musa mendakwahkan tauhid, wahai sekalian kaumku, kau nak dengar ke dakwah Musa ni? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Wahai sekalian ahli Mesir, tidakkah aku ini maharaja kalian yang memegang tampuk pemerintahan Empire Mesir kuno ini yang penuh kemewahan, kekayaan, kehebatan? Tidakkah kalian melihat kepada sungai Nil yang mengalir di bawah kalian, yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan makanan-makanan kalian? Semua ini mengalir dengan izin aku, kata Fir'aun. Sungai-sungai ini, air-air ini mengalir dengan izin aku. Am ana khairun, adakah aku ni yang lagi baik, wahai rakyat Mesir? Ataukah Musa ni yang hina anak kutip bangsa Bani Israel, penjenayah, pernah bunuh orang, ngaku-ngaku suci, tiba-tiba nak berdakwah pula, kan? Amana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Lepas tu gagap pula tu, tak ada nak cakap. Kau faham ke apa dia kata? Kau tak faham kan? Gagap. Benda. Fir'aun berbangga dengan sungai Nil. Fir'aun berbangga dengan air. Allah Ta'ala hancurkan dia dengan air. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Dan tira Allah Ta'ala ni punya besar negara macam mana pun, kalah negara tu. Allah Ta'ala hantar COVID. Bukan gajah, COVID. Tak nampak dek mata, tapi membunuh. Subhanallah. Allah Ta'ala hantar api, membakar Turki, Algeria. Kejap Allah Ta'ala nak tarik sekejap. Apa kita nak sombong? Kita kaya. Allah Ta'ala tarik kejap je, Syekh. Kan? Sekejap. Sekelip mata, Allah Ta'ala tarik. Dalam keadaan yang kita tak sangka, dengan cara yang kita tak pernah terfikir. Dengan cara yang kita pandang, alah, benda remeh je. Dengan benda remeh tu Allah Ta'ala hancurkan kau. Na'udzubillah min dzalik. Kita memohon perlindungan kepada Allah daripada keburukan seperti itu, daripada hukuman Allah. Na'udzubillah min iqabih. Na'udzubillah min ghadabih. Kita berlindung kepada Allah daripada kemurkaannya, daripada hukumannya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bani Israel punya degil ya. Ini episod yang seterusnya. Kedegilan Bani Israel. Bani Israel masih terperap dengan mitos yang lama. Fir'aun tak mati.
Firaun tu, dia Maharaja Mesir. Dia takkan mati. Bani Israel kata, Firaun tak mati, Firaun tak mati. Firaun tu kan kuat. Ada yang meragui kematian Firaun. Setelah nampak di depan mata mereka Allah Ta'ala menabrak Firaun tu. Kau depan mata dia orang. Tapi dia orang masih ragu. Bayangkan tuan-tuan, punya puang hajar kaum ni. Puang hajar Bani Israel. Hari kelima, hari keenam, ketujuh, ke-8 kita akan nampak puang hajar Bani Israel. Musa dah sabar dengan bangsa Qibti, Musa sabar dengan bangsa dia sendiri. Mendakwah bangsa sendiri, mendakwah umat sendiri. Bersabar dengan non-Muslim, bersabar dengan so-called Muslim. Ini Musa alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel nampak depan mata tapi kata, Musa tak mati, Musa tak mati. Firaun tak mati, Firaun tak mati. Firaun tak boleh mati, Firaun Maharaja Mesir, Firaun kuat. Pekat mereka punya kejahilan di bawah penjajahan. Masih berjiwa hamba dia orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan jasad Firaun. Al-yawma nunajjik. Dalam surah Yunus. Yang saya baca tadi semua surah Yunus. Ayat yang ke-89, 90, 91. Ayat ke-92. Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu kami timbulkan badan engkau, wahai Fir'aun. Badan yang tidak bernyawa lagi, badan yang dah mampus, dah mati. Kami timbulkan badan engkau sebagai bukti bahawa engkau telah mati depan Bani Israel. Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya kisah engkau ini diyakini oleh Bani Israel dan menjadi pengajaran bagi generasi setelah engkau. Sampailah kita menjadi pengajaran kepada kita. Jangan sombong. Tu jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Kebenaran sampai kepada kita, terima. Jangan nak sombong, jangan kata, saya dah belajar lebih. Saya lagi tua umur. Saya lagi. Allah Ta'ala hina sekelip mata je. Allah Ta'ala timbulkan jasad Fir'aun. Ka'annahu thawrun ahmar. Jasad yang penuh kembung dengan air. Punya hina dia, kata ulama tafsir, disifatkan jasad Fir'aun itu ibarat lembu merah. Kembung, muka macam lembu. Allah Ta'ala hancurkan. Allah Ta'ala sumpah. Kembung, muka macam lembu. Warna merah. Warna merah. Muka tenggelam. Muka lemas. Kembung. Macam lembu. Warna merah. Punya hina. Bani Israel melihat semua itu. Ada pun yang didakwa. Mumia tu kan, Ramses II. Kita katakan kerana ada kandungan garam yang tinggi. Kita katakan memanglah. Semua Fir'aun kalau kita buka ada orang punya mumia, punya keranda itu, semua ada kandungan garam yang tinggi. Sebab apa? Fir'aun semua diawetkan. Awet memerlukan kandungan garam yang tinggi. Awet memerlukan kandungan garam yang tinggi. Bukan mumia Ramses tu je. Mumia Merefta, mumia Tutankhamun, mumia semua ada kandungan garam yang tinggi kalau buka. Cuma tak terbuka aja sebab apa? Kalau ada mitos kata kalau buka kena sial. Kan? Taman Mesir. Takkan saya nak ajar Taman Mesir lah kat sini kan? So, jasad Fir'aun tu, dia tak kekal sampai sekarang. Allah Ta'ala hancurkan. Allah hancur. Yang kekal liman khalfaka ayah ialah benar-benar Bani Israel nampak, dah mati. Dan cerita itu dikisahkan secara benar. Sampai. Bukannya badan Fir'aun tu dikekalkan sampai sekarang, tak hancur-hancur, tak. Allah Ta'ala angkat time tu je. Tunjuk, ni dah mampus ni, dah mati. Tak percaya lagi kat Bani Israel. Bukannya Allah Ta'ala pergi abadikan dalam muzium pula amboi, kan? Allah Ta'ala izinkan, tak. Allah Ta'ala hancurkan badan dia. Memang badan kena makan, jadi bangkai, kena makan binatang. Dipelihara, dinaikkan time tu. Ketika itu, depan Bani Israel. Bani Israel pun dah, betul lah dia mati. Betul lah peristiwa ni berlaku depan mata kita, semua betul. Semua benar. Ini bukan DVD ni. Kan, itu betul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia itu amat-amat lalai daripada peringatan dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jasad yang klaim sebagai Firaun tu Firaun lah. Mumia lah Firaun, bukan Firaun Musa lah. Kan, bukan Firaun Musa.
Bukan Fir'aun yang lawan Musa. Tapi momian entah mana-mana dia dapat daripada mana-mana, betul? Daripada mana-mana piramid yang dikeluarkan. Baca Maurice Bucaille kata apa? Kerana ada kandungan garam yang tinggi. Kandungan garam yang tinggi bukan sebab laut je bang. Kandungan garam yang tinggi kerana dia awetkan. Dia awetkan. Kerana apa? Kerana dia pengawetan makam diraja ini. Okay? Pengawetan diraja adalah untuk sebagai persediaan kepada alam barzakh di sisi mereka. Kan? Alam barzakh di sisi mereka. So piramid tu dibina untuk memudahkan rivals mereka ke alam underworld. Kan? Memudahkan rival mereka kepada alam barzakh. Kan? Perarakan keranda Fir'aun tu Mesir lah buat kan sebagai alasan apa tu, menghargai turas qadimi kan, menghargai turas kuno kan. Allah Alam lah kan, apa hukum dia tak tahulah, Allah Alam. Tapi jangan berbangga lah dengan orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang kafir tak boleh. Kalau macam tu orang Arab pun boleh. Kita berbangga dengan tradisi kita dulu, Abu Jahal, Abu Lahab. Boleh kan, pemimpin-pemimpin Mekah yang dermawan. Boleh aja tu kan. Cannot lah macam tu. Cannot like that bro. Kan? So tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah SWT, tu maksud dia. Kan garam. Memanglah proses pengawitan memerlukan garam. Bukan Fir'aun Nabi Musa aja. Fir'aun bapa dia, moyang dia, atuk dia, semua yang diawet semua guna garam. Kan? Allahu'alam bissawab. Demikianlah Exodus. Exodus bermaksud a mass departure of a community. Maksudnya pengeluaran besar-besaran. Itu maksud Exodus. In Latin. Dalam bahasa Latin. Exodus bermaksud apa? Keluaran secara besar-besaran. Kerana itu terjemahan kepada Exodus. Kitab yang pertama bagi wasiat lama, perjanjian lama di Old Testament. Kitab pertama adalah Genesis. Kitab yang kedua, Exodus. Kan? Dan Deuteronomy. Okay? Dan Leviticus. Terjemahan bagi Exodus ialah keluaran. Keluaran. Allahu'alam. Itulah akhir episod lagi Exodus. Kita jumpa esok insya-Allah taala pada episod yang akan datang. Apa nama episod tu pun saya lupa dah. Kan? Tapi yes, biadab. Itu maksud dia. Maksud dia adalah biadab. Betul. Episod esok, episod yang ke-6 maksud dia apa? Biadab. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas tak jelas tentang Exodus ni? Tentang kehancuran Firaun. Amat jelas bahawasanya Allah Ta'ala hancurkan sekelip mata sahaja. Walaupun seagung dan sebesar mana kemampuan kemanusiaan tersebut. Kita ada nuklear, Allah Ta'ala hancurkan sekelip mata sahaja. Kita ada apa? Ada AI. Kan? Ada artificial intelligence. Allah Ta'ala hancurkan sekelip mata sahaja. Kita ada apa? Teknologi Tesla. Allah Ta'ala hancurkan sekelip mata. Kita ada apa? Teknologi boleh pergi ke Marikh. Boleh buat hidupan kat Marikh. Tak ada. Tak boleh. Allah Ta'ala hancurkan sekelip mata sahaja. Tuan-tuan dan perempuan macam Allah. Jangan berbangga dengan kemodenan-kemodenan yang kita rasa sebagai boleh mencabar ketuhanan. Kita sangkakan, dan itu yang disangkakan oleh ramai orang zaman sekarang. Dengan harta, dengan kekuasaan, mereka boleh cabar entiti ketuhanan jauh sekali daripada kebenaran. Allah Ta'ala biarkan mereka kerana mahu mereka tertipu. Tenggelam. Hingga ke dasar. Allah Ta'ala tenggelamkan mereka, mampus mereka di dasar tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah meneguhkan kita di atas al-Islam, al-iman, at-tauhid, as-sunnah. Semoga Allah meneguhkan kita di atas la ilaha illallah, di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ada sebarang soalan? So, saya difahamkan. Akhir Aiman ada ke? Akhir Aiman tak ada. Ke akhir, apa tu? Akhir Aiman dia cakap dengan saya, Haban. Ada. Dengar? Hello? Akhir, apa tu? Saudara kita yang akan membacakan soalan kepada kita. Assalamualaikum. Haban. Dengar? Sedap memang Haban. Kau dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dengar. Soalan yang pertama. Daripada Miao Zinika. Ustaz, benarkah Nabi Musa dikatakan berkulit gelap? Kita telah nyatakan sebelum ini Nabi Musa adalah kulit sawo matang. Nabi Musa kulit sawo matang. Sawo matang bermaksud apa? Bermaksud dia kulit kekuning-kuningan.
Kekuning-kuningan, coklat-coklat sikit. Kekuning-kuningan, coklat-coklat sikit. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Musa rajulun fihi samrah tawilu ja'al sya'ar laysa bidhakhmi wala bidhanil wala bidhail rajulun kadarbi ka'annahu min rijal syinu'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apa tu? Dia adalah samrah, dia adalah seorang yang berkulit sawo matang. Sawo matang maksudnya kekuning-kuningan, kecoklat-kecoklatan seperti itu. So dia macam kulit macam ni lah. Tapi dia gelap sikit. Allahu a'lam. Okey. Ustaz, Seterusnya, Dia bukan gelap macam apa tu? Dia bukan gelap macam apa tu? Gelap macam macam bangsa Afrika tau, tak? Okey, tin. Betul, tin. Allah a'lam. Lepas Ustaz nak Ali, tanya, nak tanya boleh? kita selesaikan soalan-soalan bertulis dahulu, kemudian baru soalan lisan. Teruskan. okey. Salam Ustaz. Harta semua yang bertukar jadi batu ni berlaku sebelum, semasa atau selepas Bani Israel keluar? Saya masih belum faham kronologi. Selepas Bani Israel keluar. Okey, soalan seterusnya. Lepas Firaun dihancurkan, kemudian harta-harta tersebut menjadi batu. Okey, bangsa Kipti masih wujud? Ya, bangsa Kipti masih wujud. Kalau kita tengok kat Kristian sekarang, banyak majoriti mereka berbangsa Koptik. Majoriti mereka berbangsa Kristian, beragama Kristian. Okay, kalau kita tengok kat Mesir sekarang ada Arab, Kristian, Koptik. Koptik itu Qibti lah. Kristian, Qibti. Majoriti mereka berbangsa Kristian, beragama Kristian. Allahuakbar. Namun ada yang dah kahwin dengan orang Arab dan menjadi Islam lah. Alhamdulillah. Dan Rasulullah ada darah-darah Qibti. Sebab tu Rasulullah SAW kata, innakum sataftahu arda Misr, arda Misr. Ta'alaikum birrifqi ma'ahum. Fa'innahum silaturahmi. Hendaklah engkau berlaku baik kerana mereka, kerana aku ada talian darah bersama mereka. Sebab apa? Sebab Rasulullah keturunan Ismail. Ismail adalah hasil perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Hajar bangsa Qibti. Allahuakbar. Okey. Betul ke Firaun dan lain-lain ditahan api dahulu sebelum dapat lalu laut? Tak tahu. Tak ada dalam kitab tafsir yang saya baca. Allahuakbar. Ahsanallahu ilaikum. Apakah perihal Bukail dan ayat ini? Apakah? Bukail. Oh, kita telah jelaskan tadi. Allahuakbar. Okey, seterusnya. Ada. Ustaz, apa gunanya harta mereka ditukar menjadi batu sekiranya selepas itu mereka ditenggelamkan dalam laut? Mereka sempat atau tidak merasai seksanya harta bertukar jadi batu? Mereka sempat merasai kerana harta bertukar menjadi batu setelah mereka dihancurkan. Namun yang terasa adalah anak-anak zuriat keturunan mereka yang tidak ikut keluar. Rakyat-rakyat mereka yang tidak ikut keluar. Kita telah nyatakan tadi bahawasanya kekejaman pemimpin menyebabkan kecelakaan rakyat. So yang terkesannya, kalau tak keluar, kalau tak mati dekat dalam laut seperti mana tentera, jadi batu. Semua kena. Yang tak nak beriman dengan Islam, yang tak nak beriman dengan Musa, semua kena. Allahuakbar. Okey, soalan seterusnya. Jadi, ada 3 malaikat lah yang menyaksikan kejadian semasa Jibril menenggelamkan Firaun. Pandai. Jibril, Mikail dan Israel yang mencabut nyawa Firaun. Ya. Betul. Jibril dia tabrak, dia pam Firaun tu. Mikail dengar dia menjawab Firaun, kan? Dengan Israel waktu tu, kau steady, aku tarik nyawa dia. Allahuakbar. Soalan seterusnya, Ustaz, apa jadi pada mereka yang tidak ikut mengejar Nabi Musa dan Bani Israel di Mesir? Harta mereka bertukar menjadi batu dan sebahagian mereka ada yang disumpah menjadi batu, kita cerita tadi. Makanan-makanan mereka menjadi batu, gandum-gandum mereka menjadi batu. Bahkan ada yang berkahwin, malam dua-dua jadi batu. Disumpah menjadi batu. Okey, soalan seterusnya. Lepas Firaun, semua dah mati tinggal Bani Israel
sahaja ke Ustaz di muka bumi? Waktu tu ramai lagi manusia lah sebenarnya dekat benua-benua lain. Kan dekat Mesir ada rakyat-rakyat lagi kan. Mereka merasai hukuman Allah sehingga waktu yang tertentu kemudian Allah Ta'ala mengembalikan kesenangan mereka itu. Allah Ta'ala mengembalikan kesenangan mereka itu. Kan? Bani Israel mereka pergi ke tempat lain. Mereka pergi ke ke bumi Sinai, ke bumi Kanaan. Bukan Bani Israel seorang je di atas muka bumi. Ramai lagi bangsa. Manakala Mesir pula mereka mengalami hukuman Allah pada waktu tertentu. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat hukuman tersebut. Allahu'alam. Soalan seterusnya, adakah sebahagian Bani Israel? Sebelum tu Allah Ta'ala hukum generasi yang ingkar dengan Musa. Adapun generasi yang tidak ingkar dengan Musa, Allah Ta'ala yang hilangkanlah musibah tu. Allahu'alam. Daripada Muhammad Jailani, adakah sebahagian Bani Israel buat U-turn sebelum rendah laut? Tak ada. Diriwayatkan dalam kitab-kitab salaf, asal salaf tidak ada yang U-turn. Tidak ada yang berpaling. Kesemuanya telah rimas dengan perhambaan. Kesemuanya mahu keluar dan tidak mahu kembali ke Mesir. Tapi nanti kita akan tengok dia nak kembali ke Mesir apa kan? Sebab kenapa? Tapi waktu tu tak ada. Semua tengah seronok untuk keluar daripada Mesir dan keluar daripada perhambaan, keluar daripada kekejaman dan kezaliman Firaun. Semua menuruti Nabi Musa, semua ikut Nabi Musa AS. Allahu'alam. Okey, tentang doa Nabi Musa. Selepas Nabi Musa berdoa, 40 tahun selepas Nabi Musa berdoa itu, itu ke baru makbul? Yes. 40 tahun selepas itu. Peristiwa semua ni berlaku. Fir'aun hancur, Fir'aun mati dalam keadaan kafir, harta bersuka jadi haratu. 40 tahun selepas Nabi Musa doa, Rabbana tmis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabul alim. Masih yang lama ya tuan-tuan, masih yang lama. Bayangkan betapa setiap hari Nabi Musa berdoa. Allahu'alam. Maknanya Nabi Musa berdoa dan doa itu dikabulkan selepas 40 tahun. Ya. Ada yang tak jelas ke? Jelas. Soalan seterusnya, adakah rakyat Mesir ketika itu yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Musa alaihissalam? Adakah rakyat Mesir? Adakah rakyat Mesir ketika itu? Maksudnya wujudkah? Itu ke maksud soalannya? Naam, wujudkah rakyat Mesir ketika itu yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Musa alaihissalam? Diriwayatkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fama amana min qaumihi illa dzurriyyatun فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم إنه لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين." Sebahagian mufassir kata fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumihi. Atas tafsiran yang menyatakan bahawa qaumihi itu itu merujuk kepada Firaun. Ada sebahagian daripada bangsa ke Firaun, bangsa Qibti, rakyat Mesir yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang beriman kepada tauhid dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Antaranya ialah seorang lelaki yang beriman di dalam istana. Sebenarnya Asiyah permaisuri Firaun, Asiyah binti Muzahim. Sebenarnya ialah Khazin Firaun, pemegang perbendaharaan harta Firaun. Yang kedua, yang keempat ialah isteri kepada Khazin tersebut. Yang kelima adalah Masyitah. 5 ini saja beriman. Allahu'alam. Jadi kalau Musa bin Jabr dalam Tabari dalam tafsir. Fama amana Musa illa dzurriyyatan min qaumihi ala khawfin min Fir'aun wa mala'ihim ayyaftana. So, itulah dia. Itu sahaja yang beriman daripada kalangan bangsa rakyat Mesir, kerana mereka semua takut dengan Firaun. Mereka kadang-kadang dah yakin tapi takut. So mereka kekal atas kekufuran. Dan mereka mendapat hukuman juga. Allahuakbar. Ustaz, betulkan saya balik. Buat awal Firaun dan tenteranya tak masuk dalam belahan laut tu. Lepas Jibril turun dengan kuda betina, baru kuda mereka bergerak ke arah laut. Betul ke? Ya. Firaun nak masuk, kuda tak nak masuk. Faham tak? Firaun nak masuk. Firaun kata, tapi kuda tu berpaling tak nak.
So Jibril kata, meh aku mudahkan kau masuk. Jom. Wallahualam. Daripada Hussein York. Asyah ikut bersama Musa. Asyah tidak bersama Musa AS. Asyah dihukum, dikatakan Asyah dihukum salib oleh Fir'aun. Radiyallahu anha wa alaihassalam. Asyah dihukum salib. Kerana beriman kerana tidak setia. Kerana tuduhan tidak setia bersama kepimpinan suaminya. Asyah dihukum salib. Itulah dia firman Allah Subhanahu Wa Taala, tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa Maryam daraballahu mathalan daraballahu وضرب الله مثلا لامرأتين كانتا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل لهما الداخلين وضرب الله مثلا رمرأة فرعون وضرب الله مثلا رمرأة نوح وامرأة فرعون. Ya. Inilah dia akibat dia kalau dah barai. Kan? وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني فرعون وعليه ونجني من القوم الظالمين. Itu adalah ayat apa tu? Asyah binti Muzahim ketika mana disalib oleh Fir'aun. Asyah berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, dirikanlah bagi saya rumah bagiku di sisimu di syurga. Baru ingat ayat tu. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihin faqanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila yadkhuluna ma'a ad-dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Ya Allah, binakanlah bagi saya rumah di syurga. Di sisimu. Istana di syurga di sisimu ya Allah, yang dekat di sisimu ya Allah. Wa najini min fir'aun wa 'amalihi wa najini min al-qawmi zalimin. Ya Allah, selamatkanlah saya dari Fir'aun dan kekejamannya. Ya Allah, selamatkanlah saya daripada orang-orang musyrikin. Ini didoakan oleh Asyah ketika mana Asyah disalib oleh Fir'aun. Maksud selamatkan itu adalah selamatkan daripada fitnah agama, bukan selamat daripada siksaan. Asyah redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas hukuman siksaan tersebut. Dia mendoakan selamat agar selamat akidah dia. Ini nampaknya muslimah, muwahhidah, mukminah lillah. Disalib, disiksa, ya Allah, aku minta rumah di sisimu. Di syurga, ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah agama. Jangan sampai aku terikut kerana aku sakit. Jangan sampai aku terikut kekufuran mereka. Teguhkanlah aku, ya Allah, di atas la ilaha illallah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada orang musyrikun. Okay? Dan Asyah dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rumahnya di syurga dan Asyah mati dalam keadaan tersenyum di atas tauhid. Hakadha rujalana. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah simbol bronze serpent atau logo medik berkaitan dengan tongkat Nabi Musa? Tak tahu. Seterusnya daripada Ahmad, sahihkah ia dihukum mati dengan dijatuhkan batu? Yang diriwayatkan, yang ada dalam pengetahuan saya dan saya pernah baca adalah dia disalib. Allahu a'lam. Dan ini juga mirip berapa? dengan hukuman Fir'aun ketika itu. La usallibannakum fi juzu'in nakhl. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Dia akan mensalibkan. Dan diriwayatkan oleh As-Suddi, Qatadah bin Di'am As-Sadusi, Ad-Dhahhak bahwasanya awwalu man salaba an-nas Fir'aun. Orang yang paling first, orang yang pertama melakukan hukuman salib ialah Fir'aun. So Fir'aun salib isteri dia Asyah. Allahu a'lam. Ayat berapa dan surah berapa? Surah apa yang doa Asyah tu? Surah Tahrim ayat yang ke saya lupa. Saya tak hafal ayat. Saya tak macam Ustaz Kamilin hafal ayat. Ayat kedua terakhir. Ayat kedua terakhir. Ayat ke berapa? Najini min Fir'aun wa ma'alihi. Ayat 11. Ayat 11. Surah Tahrim ayat ke-11. Ini doa Asyah binti Muzahim. Lambang keteguhan di atas la ilaha illallah. Dan berlepas diri daripada syirik. Dan kesabaran di atas musibah. Hakadha muslimatuna. Hakadha muwahidatuna. Begitulah muslimah kita. Begitulah muwahidah kita. Subhanallah. Rahimahallah. Alaihassalam. Bahkan ada diriwayatkan bahawasanya Asyah binti Muzahim di dalam syurga menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Soalan Lishan. Kami buka kepada Ustaz Puas. Apa jadi sebenarnya Ustaz tentang apa ni, selepas kematian Firaun, apa jadi terhadap bangsa Qibti di Mesir? Bangsa yang mengingkari Musa alaihissalam, yang tidak membantu Musa alaihissalam, yang tidak mengimani Musa alaihissalam, mereka mengalami hukuman Allah Subhanahu wa taala sepanjang mereka hidup. Okay? Iaitu harta mereka berubah menjadi batu, disumpah menjadi batu, bahkan diri mereka sendiri disumpah menjadi batu. Beberapa dalam kalangan mereka, kan? Adapun generasi selepas mereka yang tidak jumpa Nabi Musa alaihissalam kembali hidup normal. Allahu a'lam. Dan kembali hidup normal itu bukan bermaksud Allah Ta'ala redha dengan mereka. Okay? Maksudnya Allah Ta'ala mengangkat azab khusus. Azab khusus akibat mereka mengingkari Rasul secara khusus. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Allahu a'lam. Seorang yang mengingkari Musa itu yang akhadna akhdan wabila. Kadabi ali fir'aun walladhina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadhahum Allah bi dhunubihim. Allahu a'lam. Terusnya? Jadi ahli fitrah lah ya. Barangkali ya, kerana mereka tidak sampai kepada mereka Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan mereka akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mereka bukan ahli syurga. Mereka bukan Islam. Okay? Dan mereka dimuamalahkan seperti kafir. Okay? Kalau tak ada Rasul, sekalipun tak ada Rasul, kan? Dan mereka akan diuji oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Kalau mereka taat Allah, mereka akan masuk syurga. Kalau mereka ingkar Allah, mereka akan masuk neraka. Allahu a'lam. Itu saja. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, selamat menjawab soalan. Soalan senang je. Saya pun dapat 4/5, satu salah. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Ustaz atas segala berkongsi ilmu dan kesabaran. Nak cerita pasal Musa, takkan kita tak sabar. Malulah kalau kita cerita pasal Musa tapi kita tak sabar kan. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya ni banyak kekurangan. Saya minta maaf kekurangan. Kan? Kita saling-saling berkongsi ilmu. Kan? Dan saya tak tahu, saya betul. Yang saya tak tahu, saya cakap tak tahulah kan. Saya tahu, saya cuba jawab, dan ada sebarang teguran, dipersilakan. Barakallahu fikum. Saya amat mengalu-alukannya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma astabbitna 'ala al-islam wa tawhid sunnah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ibadaka al muwahhidin. Allahumma 'alayka bit tughat al marithin. Allahumma 'alayka bil murtaddin wal musyrikin wal munafiqin wal kuffar al mu'tadin. اللهم اجعل كلمتك لا إله إلا الله العلي. اللهم اجعل كلمة الكفار والمشركين هي السفلى. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Selamat menjawab kuis tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. 5/5 malam ni. Come on, 5/5 malam ni. Come on. Turn the radio on. 5/5. Saya 4/5. Kan? Tuan-tuan mesti boleh 5/5. Jangan, betul? Jangan kurang. Okay? Barakallahu fikum. Jumpa esok dalam episod yang ke-6. Biadab. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berhenti rekod. Hayyakumullah Ustaz. Hayyakumullah. Allah yahyikum. Allah yajzikum.